الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Okey. Baik, kita nak sambung silibus kita. Okey, jadi hari ini kita tengok next subtopik pada bab elektrik. Next subtopik pada bab elektrik iaitu daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Okay, daya gerak elektrik dan rintangan dalam atau nama singkatannya DGE ya. DGE. Okey. Sebenarnya DGE dengan volt ni, voltan, DGE dengan voltan dia lebih kurang sama. Dia lebih kurang sama. Okey. Cuma berbezanya DGE itu adalah tenaga yang dibekalkan untuk menggerak satu coulomb charge. Lepas tu voltan tu pula tenaga yang dilesapkan untuk satu coulomb charge. Dua-duanya DGE ni diukur dalam unit volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, dan voltan juga diukur dalam unit volt. Lepas tu simbol bagi DGE adalah dia macam E gitu. E Latin gitu. Voltan simbol dia adalah V. Okey. Unit dia voltan ataupun joule per saat. Voltan pun sama, joule per saat juga. Rumus dia E ni sama dengan E per Q. V pun sama juga, E per Q juga. Dia sama je. Cuma DGE tu yang dibekalkan, voltan tu dilesapkan. Maksudnya dia ada yang memberi dan ada yang menerima. DGE tu yang memberi, voltan tu diterima oleh suatu beban ataupun perintah. Itu beza dia. Cuma kalau kita tengok litar, kita boleh tahu. Dia nak litar tu litar DGE ke litar litar voltan. Dia nak nilai voltan. Okey, kalau kita ada bateri, kita ada dua bateri. Okey, lepas tu disambung kepada perintang. Okey, perintang. Lepas tu dia mesti ada switch lah. Okey, switch tu dalam keadaan terbuka. Lepas tu voltmeter ni diletak kepada dekat dengan bateri. Okey, dekat dengan bateri. Okey, baik. Lepas tu satu lagi. Okey. Litar yang sama juga. Dia guna dua bateri. Lepas tu ada voltmeter. Tapi beza sikitnya adalah litar tu dia punya switch tertutup. Kan. Yang A ni switch terbuka, B switch tertutup. Okey. Voltmeter tu dia akan memaparkan nilai voltan, nilai berapa volt lah. Okey. Cara kita nak tahu masa bila DGE, masa bila voltan. Okey. Kita tengok pada switch. Yang pertama kita tengok pada voltmeter, dia mesti berada pada bateri. Tapi kalau kedua-duanya ni, kalau rajah yang saya beri ni, dua-duanya berada pada bateri. Okey, itu yang pertama syarat dia. Okey, yang kedua kita tengok pada switch.
Tengok pada switch sekarang ni A ni switch terbuka, maksudnya litar tak bersambung. Okey, pada masa ni voltmeter akan tunjuk bacaan dah. Voltmeter tu akan tunjuk bacaan. Pada masa ni bacaan voltmeter tu adalah bacaan DGE. Okey, kalau kita beli bateri ya. Awak beli bateri, setir. Bateri tu begitulah. Lepas tu awak ambil voltmeter, letak hujung nisel. Awak sambung pada voltmeter. Voltmeter tu akan tunjukkan bacaan. Kalau bateri tu awak beli, dia tulis bawah ni 1.5 volt, katakanlah. Sebenarnya 1.5 volt tu adalah DGE bagi bateri tu. So maksudnya tenaga yang dibekalkan untuk menggerakkan 1 coulomb charge sebanyak 1.5. Okey kan? Okey, tu pada bateri dia tulis tu adalah DGE, daya gerak elektrik. Okey, apabila litar ni bersambung, okey, daripada terbuka, switch terbuka, lepas tu jadi switch tertutup, bila tertutup litar on, litar bersambung. Okey, bila litar bersambung, bacaan voltmeter ni bukan lagi DGE dah. Dia adalah bacaan voltan. Voltan merentasi perintang. Okey, voltan merentasi perintang. Tu beza dia. Okey, kalau kita nak kenal lah, kalau dalam apa tu, periksa, dia akan beri rajah, lepas tu dia tanya, litar ini menunjukkan bacaan so awak kena tahulah bacaan DGE ke bacaan voltan yang merentasi. Okey, so daya gerak elektrik ni adalah sumber kepada tenaga lah. Kalau kita sambung kepada plug, sumber tenaga, kita sambung kepada bateri pun sumber tenaga juga. So dari segi general dia, daya gerak elektrik ni ialah tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik. Okey, dia nak bekalkan tenaga untuk menggerakkan 1 coulomb charge. Okey, rumus dia sama macam V, cuma daya DGE ni sama dengan E per Q. Rumus yang sama. Okey, dan dia punya unit pun sama juga, dalam unit volt ataupun joule per coulomb. Okey, yang kita beli bateri tu, kalau dia ada tulis nilai voltan tu, bukan nilai voltan sebenarnya, nilai DGE, nilai tenaga yang dibekalkan. Okey, kalau kita nak cari nilai voltan di memerintasi, kita kena letak dekat perintang tu berapa nilai bacaan dia. Okey, ni beza antara daya gerak elektrik dengan beza keupayaan. Boleh nampak agak-agak boleh nampak kalau tak nampak pun dia ada dalam buku teks tu. Buku teks muka surat, sebab benda ni ambil daripada buku teks direct. Ada pada muka surat 116. 116 okey, 116. Ada pada muka surat 116. Okey, bila tiada arus mengalir dalam litar, maksudnya litar terbuka lah, litar tak bersambung. Awak jangan confuse, cikgu, apa litar tertutup off? Litar tertutup tu maksudnya switch on, dia bersentuhan, tertutup. Itu beza dia. Okey, bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan daya gerak elektrik. Okey, bacaan voltmeter dalam litar tertutup sama dengan bacaan beza keupayaan merentasi mentol ataupun merentasi perintang ataupun merintasi beban. Okey, sama ada kita sebut kalau kita nampak jelas dia mentol, kita boleh sebut mentol. Kalau kita nampak jelas dia perintang, kita boleh sebut perintang. Ataupun kita tak pasti, kita boleh sebut beban. Beban tu suatu komponen yang ada rintangan. Okey, so dalam bateri ni, dalam bateri sebenarnya ada rintangan dalam. Okey, kalau litar tadi, macam saya tu kira. Okey, lepas tu dia ada beban.
Dia ada siap lagi. Boleh tunggu ke kan? Dia ada beban. Lepas tu sekejap, okey. Okey, pada masa litar terbuka ni, katakanlah bacaan dia adalah 3 volt. 3 volt. Okey, 3 volt tu adalah DGE sebab litar dia terbuka tak. So DGE sama dengan 3 volt. Okey. Bila litar ni tertutup, dia bersambung. Okey. Okey, bacaan ni dia tidak lagi menunjukkan bacaan 3 volt. Mungkin dia akan jadi 2.9. Okey. Jadi voltan sebenarnya adalah 2.9 saja yang merentasi perintang ni, perintang A ni. Dia merentasi perintang A tu 2.9 sahaja. Dah di mana 0.1 lagi? Okey. 0.1 lagi sebenarnya dalam bateri itu juga ada rintangan. Ada rintangan dalam bateri. Jadi rintangan yang disebabkan dalam bateri itu, rintangan dalam bateri itu menyebabkan voltan membahagi daripada 3 volt, okey, dia pergi ke beban A 2.9, 0.1 lagi, 0.1 volt lagi tu dia membahagi pergi ke perintang dalam bateri. Okey, kalau kita buat susunan balik, bentuk dia macam ni. Rintangan dalam. Dia jadi macam ni. Seolah-olah perintang tu ada dua. Yang pertama R besar, yang ni nombor 1. Ni nombor 1 dan perintang satu lagi dalam bateri R kecil. Ni nombor 2. Jadi bila dua perintang disambung secara sesiri, seolah-olah ni macam ni lah. Macam ni lah. Bateri. Lepas tu ada perintang besar, ada perintang dalam bateri. Gitu. So daripada DGE asal dia, DGE 3 volt. So dia akan membahagi sebab dia litar selari kan. Litar selari, sesiri dia membahagi. So ni dapat 2.9 volt, kecil ni dapat 0.1 volt. Okey. Tu realiti dia lah, realiti yang wujud dalam suatu sel kering. Okey. Akan ada rintangan dalam sel sebabkan dia guna elektrolit. Okey. Elektrolit tak semuanya rintangan sifar. Akan ada rintangan juga kan. Okey. Jadi kalau awak beli kereta mainan, contohnya kereta mainan, awak pun masukkan bateri 4 oktan katakan. 4 oktan tu 1.5 darab dengan 4 bersamaan dengan 6 volt. Lepas tu awak ambil voltmeter ukur, buat apa tak sampai 6 volt? Sebab dalam bateri ada rintangan dalam. Okey, so jadi kita boleh rumuskan di sini. Okey, ni R besar, ni R kecil. R kecil tu rintangan dalam. Jadi DGE sama dengan I R besar campur dengan I R kecil. V sama dengan I R besar ni sama dengan V. Okey. I R besar ni sama dengan V tambah dengan I R kecil. R kecil itu adalah rintangan dalam bateri. So dia membentuk satu persamaan. Jadi 3 volt tadi, contohnya 3 volt, 2.9 tu adalah V dan tambah 0.1 tu adalah daripada I R kecil. Nilai I sama. Okey, sebab dia litar sesiri, I dia sama. Sini I
sini pun I juga. Cuma yang membahagi dia adalah voltan. Boleh faham Boleh faham tak? Boleh? Boleh faham Okey, jadi daripada persamaan ni, daripada ni warna hitam. Sekejap. Ni sikit, highlight sikit. Ni. Daripada persamaan ni, E sama dengan V tambah IR, maka kita boleh buat persamaan. E sama dengan V tambah IR, maka okay, kita boleh wujudkan dia sebagai rumus persamaan linear. Y sama dengan MX tambah C. Okey, kalau kita ada graf gitu, paksi Y dia V, paksi X dia adalah I. Okey, V melawan I. V melawan I, jadi persamaan ni, persamaan E campur sama dengan V tambah IR kecil ni, kita ubahkan dia jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi kita boleh ubah sini V tambah IR kecil sama dengan E ya. E gitu. Okey. Bila kita ubah V sebagai tajuk rumus, V sama dengan negatif IR kecil tambah dengan E. Okey. Jadi kalau kita susunkan balik, V sama dengan negatif R kecil darab dengan I tambah E. Okey. Kalau kita ambil persamaan Y sama dengan MX tambah C ni, dia begini. Y sama dengan MX tambah C. So maksudnya di sini kecerunan M tu adalah negatif R. Negatif rintangan dalam. Dan kecerunan graf, pintasan Y graf adalah nilai DGE di sini. Nilai DGE. Okey, kalau katakanlah dia beri dalam periksa, dia beri bentuk begini. Katakanlah gini. Dia beri graf, sini V, sini I. Lepas tu dia beri graf kecerunan gitu. Graf gini. Lepas tu soalan dia, sini dia letak 5 volt contohnya, 5 volt. So soalan dia tanya, berapakah nilai DGE berdasarkan, katakanlah sini 3, sini 2. Ini ampere, sini voltan dalam volt. Okey. Berapakah nilai DGE berdasarkan graf? Contoh dalam soalan dalam soalan periksa. So awak kena tahu lah, kalau graf V melawan I, okey, untuk rintangan dalam, okey, pintasan Y dia adalah nilai DGE. So kalau soalan ni tanya berapakah nilai DGE, so kita tak payah pening-pening, terus kita tengok pada pintasan Y, iaitu sebanyak 5 volt. So 5 volt di sini nilai DGE dia. Itu yang kita perlu faham. Boleh? Okey. Boleh Nanti ada latihan awak boleh buat. InsyaAllah awak akan faham. Okey, bateri alkali yang menggunakan kalium hidroksida sebagai elektrolit adalah 2 kali lebih tahan lama berbanding bateri zinc karbon yang menggunakan amonia klorida. Okey, elektrolit yang berbeza menyebabkan rintangan dalam bagi kedua-dua bateri berbeza. Lagi kalau kita tengok sekarang ni,
dalam bateri handphone tu lithium ada tak dia masuk. So benda-benda yang dia masukkan untuk sekarang ni dia dah tambah baik dari segi rintangan. Dia cari satu unsur yang kurang rintangan untuk dijadikan sebagai bateri. Okey. Kalau dulu semua guna kalium hidroksida tu. Okey, selain bahan itu sambungan sel kering turut mempengaruhi rintangan dalam. Okey. Kalau bateri itu kita sambung secara sesiri. Katakanlah sebutir bateri ni 1.5 volt, 1.5 volt, 1.5 volt, 1.5 volt. 1.5 volt tu adalah DGE. Kalau kita sambung secara sesiri, jumlah DGE dia adalah 4 kali ganda. Maksudnya kita kena darab dengan 4. 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5 tambah 1.5. So jumlah sini E dia adalah 6 volt. 6 volt. Nah, tapi kalau disusun secara selari, walaupun ada 10 bateri, DGE dia tetap sama dengan 1.5 volt sahaja. Dia kira satu saja. Sebab dia campur secara selari. Itu bateri bateri. Tetapi dari segi rintangan dalam pula, kalau disusun secara sesiri macam ni, sesiri macam ni, okey, nilai rintangan dalam dia adalah kena darab juga. R sama dengan, katakanlah rintangan dalam dia 0.1 ohm. 0.1 ohm. 0.1 ohm. 0.1 ohm. Dah. PDPR dia beres dah. Okey, so kita kena tambah. 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1. So jumlah rintangan dia adalah 0.4 ohm bagi litar bersiri. Tapi kalau litar selari pula, kata sama 0.1 juga. 0.1, sini pun 0.1, 0.1. Cuma rintangan sini, jumlah rintangan dia adalah 1 per R. 1 R kecil lah sebab dia rintangan dalam. Rintangan dalam kita kena biasakan guna huruf R kecil. R kecil, okey, rintangan berkesan dalam kita guna I lah. Okey, R kecil I sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per R4. Okey, jadi 1 per 0.1 tambah 1 per 0.1, 1 tambah 1 per 1.1 tambah 1 per 0.1. Jadi 1 per Ri. So cuba kira berapa jumlahnya. Okey. 1 per 0.1. Okey, kita 1 per 0.1 darab 4. Okey. Jadi sama dengan 1 per R1, Ri sama dengan 1 tambah 1 tambah 1, 4 per dengan 0.1. Maka Ri sama dengan 0.1 per dengan 4. Okey. Jadi berapa? 0.025 ohm. Okey, nampak Okey, tadi 0.4 tau. Jadi sini Ri sini adalah 0.025 ohm. Itu bermakna kalau kita sambung secara sesiri, okey, sesiri, DGE akan jadi lebih besar. Okey, DGE jadi lebih besar sebab sesiri 6, selari 1.5. Okey, boleh Faham Faham tak? Faham. Faham. Okey.
Tapi kalau rintangan dalam sesiri 0.4, selari 0.025. So yang mana lebih besar? Sesiri lebih besar daripada selari tak? So dia ada kebaikan dia, dia ada keburukan dia. Okey? Tapi kalau kita letak mentol yang mana lebih menyala lebih terang, mestilah litar bersiri. Bateri dia ni sambungan bersiri sebab 6 volt dengan 1.5 mestilah mentol tu menyala lebih terang. Cuma rintangan dalam dia lebih besar dari 0.4 berbanding dengan rintangan dalam litar selari adalah 0.025. Lagi kecil lagi kecil. Okey. Ya. Cuma lah kan dia boleh dapat 0.025. 0.025 tu kita guna rumus ni. 1 per tu. Litar selari nak cari rintangan dia kena 1 per. Kalau litar sesiri kita mudah je rintangan, kita tambah je 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1. Tapi kalau litar sesiri gini dia kena 1 per jumlah rintangan dalam I sama dengan 1 per R kecil 1 tambah 1 per R kecil 2 tambah 1 per R kecil 3 tambah 1 per R kecil 4. Kalau ada 5 bateri ni, 5 kali kita kena buat. Boleh? Okey, jadi satu-satu tu rintangan dia 0.1. So letak 1 per R1 sama dengan 1 per 0.1 tambah dengan 1 per 0.1 juga tambah dengan 1 per 0.1 tambah 1 per 0.1. So last kali kita kena balik betulkan dia supaya R I sama dengan berapa. Gitu. Kita nak cari rintangan berkesan. Untuk litar selari memang gitu belaka kan. So untuk sambungannya kalau kita nak lagi kuat, kita kena sambung secara sesiri lah. Itu untuk bateri untuk bateri. Okey, ni. Okey. RJ jumlah dia, jumlah rintangan dalam berkesan. Okey. Ni jadi 4 DGE, ni satu saja kalau sambung secara selari. Gitu. Okey, seterusnya penyelesaian melibatkan DGE dan rintangan dalam sel kering. Okey, selagi kalau soalan tu tak sebut pasal DGE, awak kena kira macam biasa V sama dengan IR tu je. Tapi kalau dalam soalan tu dia ada sebut pasal rintangan dalam, jadi awak tak boleh guna dah V sama dengan IR ni. Awak kena guna E sama dengan V tambah IR kecil. Ataupun E sama dengan IR besar tambah IR kecil. Gitu. Kalau soalan tu sebut pasal rintangan dalam. Tapi kalau dia tak sebut, maksudnya rintangan dalam tu kita abaikan dalam pengiraan. Sebab rintangan dalam ni dia tak banyak pun, dia sikit je. Cuma tapi kalau realiti tu dia memang wujud lah. Rintangan dalam disebabkan oleh elektrolit. Okey, jadi terdapat banyak alat elektrik yang menggunakan sel kering seperti radio, lampu sulur, alat mainan kanak-kanak, telefon, barang-barang elektronik yang kecil lah. Barangan elektronik yang kecil biasa diguna bateri. Okey, kita tengok contoh penyelesaian. Rajah 3.3 menunjukkan 2 litar dengan susunan sel kering secara bersiri dan selari.
diberi DGE setiap sel kering adalah 1.5 dan rintangan dalam 0.5. Dia beri dah. Okey. Litar hampir sama, cuma sambungan bateri saja dia sambung secara dua kaedah. Yang pertama sesiri, ni awak tengok dia sambung lalu ni. Dua butir bateri tu dia sambung lalu. Panjang positif, pendek negatif. Lepas tu dia sambung pula, panjang positif, pendek negatif. Maksudnya sini dua butir bateri. Okey, kalau sutir panjang dan pendek gitu je. Okey, lepas tu litar B ni pula dia susun secara selari. Okey, atas sutir bateri, bawah sutir bateri. Lepas tu hak lain sama. Ni 10 ohm, sini 10 ohm. 10 ohm tu mewakili R besar. R kecilnya 0.5. Okey. Soalan dia tanya yang pertama, bandingkan arus mengalir bagi kedua-dua susunan litar di atas. Kita nak kira arus dah. So sini kalau A ni kita bila dia ada rintangan dalam, bila disebut pasal rintangan dalam, so kita kena guna rumus ni lah. E sama dengan V tambah I R kecil. Okey, ataupun V tu sama dengan IR, E sama dengan I R besar tambah dengan I R kecil. Lepas tu kita faktorkan dia. E sama dengan I darab dengan R besar campur R kecil. Kita nak cari I dah. Okey, ni untuk A dulu. Litar A ni. Okey, lepas tu kita tahu dah DGE dia sambung secara sesiri. Maksudnya ada dua butir, kita kena darab dua. So sini DGE dia adalah 3 volt. Untuk A 3 volt. Okey, I kita nak cari R besar campur dengan R kecil. R besar kita tahu dah 10. R kecil ni sebabkan ada dua sambungan selari, kita kena tambah 0.5 tambah dengan 0.5. Dia akan jadi tambah 1. 0.5 tambah 0.5. Sebab bateri tu gini. Bateri dia sambung bateri pula sini belakang. Okey. Jadi rintangan dia sini 0.5, sini 0.5, jadi kita kena tambah 0.5 tambah jadi 1. So 3I sama dengan 3 bahagi 11. Sama dengan 3 bahagi 11 berapa? 0.273. Sama dengan 0.273 ampere. Okey, dalam litar A ni bacaan ni adalah 0.273 ampere. Okey, selesai untuk rajah A. Rajah B pula. Okey, rajah B pula dengan menggunakan rumus yang sama. Ini B. Rumus yang sama iaitu E sama dengan I darab dengan R besar tambah R kecil. Okey. Seperti biasa, E ni sebabkan dia sambung secara selari, maka DGE dia tidak berubah, tetap dengan 1.5 volt. Macam tadi dia sesiri, jadi kita tambah 1.5 tambah 1.5 jadi 3. Ni tak boleh tambah sebab dia selari. So 1.5, I kita nak cari R 10. Ya, tulis yang lain. 1.5 sama dengan I, R tu 10
Cuma R kecil ni kita kena kira. 1 per RJ sama dengan 1 per 0.5 tambah 1 per 0.5. Gitu. So 1 per RJ sama dengan berapa? 1 per 0.5 tambah dengan 1 per 0.5. Jadi 4 per 1. Okey. Jadi 4 per 1. Maka RJ sama dengan 1 per 4 atau 0.25 ohm. So sini kena tambah dengan 0.25 ohm. Okey, maka I sama dengan 1.5 bahagi 10.25. So jawapan dia adalah 0.146 463 ampere. So arus yang mana lebih besar? A ke B? So disuruh bandingkan. Lita mana yang lebih besar? A ke B? So lita A lah. So rajah A lebih besar daripada rajah B. Dari segi arus. Sambungan sel kering yang manakah memberi nilai arus yang lebih besar? Sambungan secara sesiri, jawapan dia. Okey. Jika litar 3.32B disusun dengan 3 sel kering secara selari, hitungkan arus yang mengalir. Ni ditambah sutir lagi bateri. Maka RJ dia berubah lah. Okey. Soalan B pula. Jadi 1 per RJ sama dengan 1 per 0.5 tambah 1 per 0.5 tambah 1 per 0.5 lagi. Sutir lagi. Maka 1 per RJ sama dengan 3 per dengan 0.5. Maka RJ dia sama dengan 0.5 bahagi 3. 0.5 bahagi 3. So jawapan dia 0.167. 0.167 ohm. Okey. Baru kita ambil nilai ni masuk dalam sini. Okey, jadi 1.5 nilai dia tetap sama dengan I 10 tambah dengan 0.167. Maka I sama dengan 1.5 bahagi answer. So jawapan dia adalah 0.1475 ampere. Okey. Daripada dua utir bateri disambung secara selari, okey, dia jadi 0.146. Kalau kita tambah sutir lagi, dia jadi 0.147. Naik sikit sahaja. Daripada 146 jadi 1.47. Naik sikit saja. So dalam soalan ni hitungkan arus 0.147. Nah, 47 apa 475. 475 ampere. Okey, bandingkan arus mengalir dalam susunan 2 sel kering secara selari dengan 3 sel kering secara selari. Okey, arus dia maka 3 sel lebih besar daripada 2 sel. Okey. Nyatakan hubungan antara bilangan sel kering dengan arus yang mengalir. Okey. Bilangan sel kering bertambah, arus
mengalir juga bertambah. Ini soalan konsepsi ni ataupun menganalisis. Betul tak jawapan dia? Okey, ni tengok 0.27, 0.1463. So kita kira tadi pun sama. 0.273, 0.1463. Okey, so betul pengiraan saya ni. Okey. Ni daripada 0.463 jadi 0.1467. Okey. Jadi secara keseluruhan dia adalah nilai arus yang mengalir dalam litar susunan 3 sel kering secara selari adalah lebih besar. Okey. Semakin bertambah bilangan sel kering yang disusun secara selari, semakin bertambah nilai arus yang mengalir dalam litar kerana rintangan berkesan semakin berkurang. Rintangan berkesan dia semakin berkurang. Okey, kalau apa-apa pun yang disambung secara selari, semakin banyak dia rintangan dia semakin berkurang. Okey, so dari hal tu kita tengok pula apakah fungsi dia, apakah aplikasi dia dalam kehidupan seharian kita. Okey, iaitu jenis kenderaan menggunakan kuasa elektrik. Banyak sekarang ni kereta-kereta hybrid ada sepenuhnya menggunakan kereta elektrik. Okey. Kereta elektrik menggunakan 100% kuasa elektrik dengan tenaga yang dibekalkan oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas. Tapi dia ada limit dia lah. Habis bateri tu tak boleh tak gerak lah. So kita kena charge lah. Bateri yang digunakan biasanya jenis lithium ion ataupun nickel MH. Julat bateri yang diperlukan adalah dalam 300 hingga 800 volt. Okey. Tapi dekat Malaysia tak ada lagi kereta elektrik ni. Cuma dia ada kereta hybrid. Kereta hybrid tu daripada mana? Dia campuran. Separuh bateri, separuh lagi dia guna minyak. Okey. Jadi minyak tu sebagai backup. Kalau bateri nak habis, minyak tu pun dia enjin dia akan bergerak dengan guna minyak. Dalam masa yang sama charge bateri. Bila bateri dah penuh, dia pun guna bateri pula. Okey. Sampai bateri nak habis, dia charge pula. Dia charge tu semasa dia masa kereta tu gerak guna minyak. Ataupun boleh di charge di mana-mana stesen minyak. Contohnya lah. Tapi dekat luar negara ada dah kereta sepenuhnya kereta elektrik. Ada yang guna solar. Kalau yang guna solar ni pula kekurangan dia pada waktu siang hari lah dia boleh gerak. Kalau malam tak boleh. Tak ada solar. Okey. Kalau kereta elektrik, dia ada punca ni plug untuk charge bateri. Okey. Kalau kereta hybrid, dia ada tempat pump petrol. Okey, tempat pump petrol. Dalam masa yang sama dia ada juga tempat charge bateri. Dan masa dia gerak guna petrol tu dia di tengah charge bateri sebenarnya. Okey. Jenis-jenis kenderaan yang menggunakan kuasa elektrik, bateri kereta EV dan kereta hybrid boleh dicas menggunakan bekalan elektrik domestik dan di stesen pengecas elektrik biasa atau di stesen pengecas sel suria juga. Tapi bukan kat Malaysia lah, kat negara lain ada. Cas tu dia guna suria, kita bawa kereta kita pergi je. Cucuk dia charge dalam setengah jam boleh gerak. Okey. Sel suria ialah komponen yang dapat menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel-sel suria disusun secara bersiri dan membentuk sebuah panel suria. Okey. Ini adalah jenis-jenis yang kurang mencemarkan alam. Okey. Jadi dia guna panel suria. Cuma panel suria ni dia mahal. Malaysia tak boleh guna secara meluah lagi disebabkan panel tu terlalu mahal, panel suria tu. Okay. Tapi ada dah separuh-separuh. Dekat Kuantan ada dah sikit, di Sarawak ada sikit. Kalau pergi ke, siapa yang pernah pergi ke Thailand tau, siapa pernah pergi ke Thailand, pengalaman saya lagi,
Di tepi-tepi jalan dia tu semua ada panel panel solar. Dekat rumah-rumah perumahan biasa-biasa pun ada panel solar. Kalau perumahan di Malaysia ada juga ada solar, cuma orang kaya lah. Sebab kalau kita nak pasang panel solar atas bumbung tu, saya pernah tanya dengan TNB, dia nak sekurang-kurangnya 18,000 untuk pasang panel tu. Tapi jimat lah kalau kita pasang, lepas tu pemanas air pun guna suria. Lepas tu dia ada bateri, tempat penyimpan. Kan? Kalau awak lagi ada duit lebih, bolehlah pasang tak? Pasang kat rumah. Okay. Nak mandi air panas, tak lah menggunakan elektrik yang tinggi. Okay. Sebab kita guna tenaga yang dah sedia ada. Boleh faham Boleh itu kegunaan DGE lah. Okay. DGE ni adalah bekalan kuasa. Kita nak menghidupkan sesuatu, kita kena ada bekalan kuasa. Macam manusia nak bergerak, bekalan kuasa ni daripada mana? Daripada pemakanan kita. Kita makan karbohidrat lah. Karbohidrat tu membekalkan tenaga. Okay. Kalau barang-barangan elektrik, dia perlukan sumber tenaga lah. DGE je lah. Okay. Tak kira lah kalkulator ke. Kalkulator kita ni pun guna bateri supaya hidup sebab dia nakkan tenaga tu. Beres? Boleh? Boleh tak? Senyap Boleh. Ke tidur? Ada. Kita tengok macam ada ramai, lepas tu ada left tu. Tak masuk balik lah. Okay. Lepas ni masa apa? Awak lepas ni masa benda lepas ni? Rehat pakai Mac. Mac. Mari Mac dah. Hari ni Mac pula. Okay. Ada 33 orang. Jadi tadi ada 35 ni saya tengok ni. Tahu. Jadi tak apalah. Okey. Lepas tu tugasan awak untuk sejam lepas ni adalah buku modul muka surat 128. Muka surat 128 boleh? Tugasan 3. Boleh tak? Boleh cikgu, boleh. Okey, kalau awak jawab salah tak apa, tapi kena cuba tu. Yang tak pernah hantar lagi, tolonglah hantar sekali. Cek balik apa yang kita belajar. Walaupun salah tak ada masalah. Saya kalau salah saya tak pernah lagi rasa marah. Cuma saya betulkan lah, saya akan mark lah kat mana salah tu. Kalau tak faham, saya boleh terangkan balik. Cuma kalau awak senyap, kita dah tahu, saya tak tahu awak tak faham kat mana. Cuma kalau kita cuba untuk menjawab ni secara automatik, kita akan rasa nak tahu, macam mana nak selesaikan ni, macam mana nak kira ni. Macam soalan MAT juga lah. Soalan MAT, kalau kita boleh selesaikan satu masalah tu, Allah, saya rasa dulu lah, zaman saya belajar dulu, kalau dapat selesaikan soalan MAT 1 tu, rasa macam indahnya dunia ni, rasa lah. Betul tak? Selesaikan masalah dengan betul lah maksudnya. Bukannya dapat selesai tapi salah. Lepas tu tak puas hati lagi. Tapi kalau selesaikan dengan betul, cikgu kata, cikgu saya pula dulu, cikgu MAT tu, cikgu yang bagus. Lepas tu dia puji semua. Tak lagilah kita, suka lah. Saya pun pernah remaja macam awak juga. Saya tahu kehendak awak kan. Cuba jawab soalan 3. Kalau boleh buat masa ni, nak masuk kelas lagi awak tak ada hutang dah, tak payah dah. Buat sekarang, tulis snap gambar saja melalui Telegram saya. Yang tak pernah hantar lagi, saya tunjuk sekali
Okey, kelas 5MB1 ni. 5MB1 yang selalu hantar Fatona, Wajihah, Atirah, Ain, Damia Kristina, Afifah, Aisyah Balkis, Aina Afika, Nuah, Fidaus Yusof, Aida Syafika, Afrina, Hafni, Alia Adila, Siti Zulaika, Fauzangah, Zafirato, Iman, Syazwan, Wan Ikram, Fidaus Makna. Tapi saya rasa 5MB1 saya rasa dah sepenuhnya hantar pada saya. Maksudnya walaupun dia tak 3 kali saya beri, walaupun sekali dia hantar tu kira penuh menghantar lah. Cuma 5MB 2 ni berapa orang ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Maksudnya 6 orang lagi tu tak penuh hantar sekali pun dia punya tugasan. Boleh je saya nak check. Lepas tu saya nak wawarkan nama, tapi awak kan dah besar dah. Kalau saya sebut-sebut nama dekat khalayak ramai kan awak malu pula, jatuh maruah awak tak? Cumanya gitulah. Awak kan dah matang dah. Pandai-pandai fikir diri lah. So ada lebih kurang 45 minit lagi awak boleh buat. Saya rasa kalau awak buat pun tak sampai 10 minit sementara nak tunggu kelas lain tu. So kita boleh proceed ke bab lain pula lepas ni kalau beres. Okey, boleh? Okey cikgu. Kemaruh senyap kan? Boleh. Irham Nazmi nak hantar lagi Irham Nazmi. Irham ada Irham? Senyap di mana Irham? Ada ke? Ada? Sekejap. Saya cari nama awak. Tak pernah hantar lagi. Tu dia. Seorang. Brigad. Hantar lagi ni sekali. Buat kira-kira lagi. Dia rumus dia hari ni, I sama dengan IR besar tambah IR kecil. Tu je. Kalau awak faham rumus tu, beres. Boleh jawab. Marilah soalan gua ada pun. Okay dah? Sebelum left, tolong tulis nama. Tapi, siapa tak ada? Tapi, tadi saya tengok ada 36 orang. 35 orang. 4 orang. Lebih kurang tak ada ya. So, saya nak awak tulis nama juga. Okay? Sebelum left. Lepas tu saya akan tunggu awak hantar tugasan pada saya. Okay, so tak ada apa-apa dah. So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Sama. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Tadi kan saya nak cikgu. Nama. Masih